وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما صرارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, share screen dulu. Okay. InsyaAllah sambungan hari ini adalah pada muka surat 22. 22. Jadi maknanya semalam kita lompat sekejap, iaitu mempelajari tentang bagaimana nak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Dan alhamdulillah kita dah mengetahui kaedah-kaedah dia, insya-Allah. Dan tinggal kita nak yakin dan amalkan, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan yang mana kita berhenti, iaitu muka surat 22, iaitu berkenaan dengan huruf ya bertemu dengan ya. Okey, jadi kita lihat dekat sini, dekat atas. Di atas ni ada dia kasih tajuk dia. Tajuk dia punya formula. Kita lihat kat sini, kalau dot 2 tu maksudnya sambungan perkataan lah. Jadi kalau ada perkataan lain, kemudian ada juga perkataan lain, tapi sini ada ya yang bersabdu. Kemudian selepas dia tu ada gini yang short form ya yang kita dah belajar. Yang kita belajar short form ya tu macam kha terbalik. Maka pada ketika itu bacaannya seolah-olah ya ni serupalah dengan ya sabdu bertemu dengan ya. Jadi apa cara bacaannya? Kita lihat. Nama dia adalah tamkin. Okay. Tamkin. Maknanya tetap. Tak silap saya maknanya tetap. Jadi when ya sabdu, kita jumpa dengan satu occur at the beginning or at the middle of a verse, read ya yang macam gini for 2 beats. Okay. Last row when ya and ya occur, read. Okay. Jadi dia kata ada masanya dalam Al-Quran, tulisannya awak tengok dekat bawah sekali yang ni row yang terakhir. Dia kata special, dia kata ya dia tak tukar pada ya kecil. Maksud dia pada asal juga. Maknanya ya bertemu dengan ya. Tetap bacaannya sama. Jadi sama ya sabdu baris bawah bertemu dengan ya yang mati, tetapi tak dikasihkan tanda kerana disuruh kita panjang 2 harakat. Samalah juga dengan ya yang macam gini kita nampak ya sabdu baris bawah bertemu dengan ya yang kecil, short form ya. Maka ketika itu bacaannya pandu harakat. Namanya mat tamkin. Saya lupa pula nak refer tamkin dalam bahasa Melayu ni sebenarnya apa. Saya hutang awak nanti saya nak check dulu dalam kitab tajwid sebenarnya maknanya apa. Okey. Takut sembarang kasih makna. Okey, baik. Jadi itu cara bacaannya. Jadi contohnya wa yaqtuluna an-nabiy bighairil haqq. Jadi katakan kita mengabaikan ini, maka kita dengan tak secara langsung kita akan membacakan ya yang sabdu ni pendek. Contoh yang salah baca. Wa yaqtuluna an-nabiyina. Gitu. Nabiyina bighairil haqq. Sedangkan ini tandanya untuk panjang. Tapi kalau kita ingatkan balik formula matabi'in kita yang sama ada waw atau ya yang tak berbaris, maknanya kita kena panjangkan huruf tersebut, maka samalah juga formula dia kat sini. Cuma kat sini special dia ya bertemu dengan ya. Jadi dalam mana-mana keadaan dia mesti ya sabdu baris bawah. Okey, untuk ya mesti sabdu baris bawah.
Kita ambil lagi contoh. Saya ambil yang sini yang dalam mouse saya. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل في الأمين سبيل. Itulah dia cara bacaan mat tamkin atau ya yang bersabdu baris bawah bertemu dengan ya yang kecil ni. Okey. Jelas Boleh Okey. Teruskan. Kita teruskan. Nanti ada masa dah habis cover yang 5 hukum, ada masa belum sampai 9.30, baru saya akan pilih mana satu yang nak kita bacakan. Okey, maka itu taktik kita untuk minggu ni ya. Bacaan kita praktis di akhir. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya kita nampak kat sini. Okey, formula yang biasa A, E, I, O, U kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam Al-Quran, yang idiom yang kita panjang selalu alif, waw, ya. Mesti ingat alif, waw, ya. Okay, ini alif, waw dan ya. Tapi keistimewaan alif, waw, ya ini pula di atas alif dia, waw dia, ya dia ada gelombang. Saya selalu panggil dia ombak. Ada gelombang ke ombak. Kerana apa ada ombak ni? Kerana dia bertemu dengan hamzah. Kalau awak masih ingat lagi mat silah yang kita cakap yang ha tu, yang ha dhamir kan? Yang dia ada ha kecil ni. Maaf saya nak refer balik sebagai satu refreshing supaya awak boleh relate kan. Al-Quran ni dia ada dia punya basic dia. Kalau dia sama, dia akan sama je. Macam mana? Ada mat silah. Saya nak tengok virtual punya page tadi. Senang. Mak silah yang baru je kita belajar salah. Baru saja kita belajar. Yang ni. Kalau kita ingat dulu mak silah ni kan nama dia, kalau ha kan namanya mak silah. Okay, mak silah ada dua jenis, qasirah yang pendek, tawilah yang panjang. Tawilah berlaku apabila dia bertemu dengan hamzah. Kan? Maka ada dekat atas ya atau ke atas waw tu gelombang. Maka sama juga halnya kepada yang kita akan pelajari yang hukum yang kedua pada hari ini iaitu alif waw ya dia bertemu dengan hamzah. Maka ketika itu gelombang berlaku. Gelombang dia berlaku. Jadi kita lihat dekat sini contoh. Sekejap, sebelum baca contoh tu dia punya reference dia. Namanya mad wajib muttasil. Okey. Jadi mad wajib ni ada dua jenis. Muttasil, munfasil. Okey. Tolong tuliskan muttasil maksudnya bersambung. Muttasil maknanya bersambung. Maknanya bacaan panjang kerana hukumnya tu bersambung dalam satu perkataan. Muttasil maksudnya bersambung dalam satu perkataan. Maka pada ketika itu kita harus panjangkan bacaan alif, waw, ya itu sepanjang 4 dengan 5 harakat. Kan? Kita lihat kat sini ni pun jelas. Within a word. Itu yang membezakan dia antara yang kita bawa belajar sekarang ni, nanti selepasnya tu adalah munfasil pula yang ni. Tu. Sama juga alif, waw, ya, tapi kat sini kenapa dia buat dua box? Kerana dia separate word. Jadi itulah yang saya suka nak go through buku ni, jadi awak nampak kaedah dia. Kenapa dia buat kat sini satu box? Ni satu box maknanya boleh tulis kat sini one box represent one word. Satu word, bukan letter letter, from letter make up a word. Jadi satu word. Okay. Jadi contohnya, awak lihat kat sini. Okay, contohnya kat sini. Sailun, nampak? One word. Ada mat tabi'i alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Maka namanya mat wajib muttasil. Kenapa muttasil? Muttasil bersambung. Muttasil tu maksudnya bersambung dalam satu perkataan. Okey. Nanti hukum yang kedua. Hukum yang kedua. Okey. Hukum yang kedua yang tadi tu saya
Nanti muka surat yang selanjutnya tu, awak akan nampak dia dalam 2 kotak. Kan, muka surat 25 tu, dia akan berada dalam 2 kotak. Saya nak nampakkan perbezaan. Okay, 2 kotak kerana ini menunjukkan 2 perkataan. 2 perkataan. Okay, bukan 2 perkataan. Jadi contohnya gini, awak tengok. Fala. Ini satu perkataan. Uqsim, satu perkataan. Sedangkan yang tadi dalam satu dan sekarang ini 2. Mat tabi'inya satu perkataan yang lain. Berjumpa Hamzah, Hamzah dekat satu perkataan yang lain. Maka itu namanya, itu nama sama juga, nama dia mat wajib, cuma belakang dia munfasil, iaitu berpisah. Munfasil maknanya terpisah. Jadi alhamdulillah dalam awak belajar ilmu tajwid, awak belajar juga bahasa Arab. Okay? Jadi awak faham apa certain ilmu tajwid tu, nama dia tu, kenapa nama dia muttasil dia, kenapa nama dia muwajjah, awak tahu maksud dia tu apa. Jadi kalau kita faham, senang kita nak bezakan. Kerana panjangnya tu sama, 4 hingga 5 harakat. Okay? Jadi perbezaan antara 2 sama ada dalam satu kalimat ataupun dalam 2 kalimat. Okay, boleh kat sini ya. Okay, jadi panjangnya, jadi biasanya, jadi automatik kita dah ingat tadi maksilah, dia bertemu dengan hamzah, dia pun gelombang, panjangnya 4 hingga 5. Jadi mana-mana dalam Al-Quran, kalau nampak gelombang tu, kalau nampak macam berombak tu, biasanya panjangnya 4 hingga 5. Okay, tak boleh 2. Okay, 4 ke 5. Okay, boleh ambil 4 lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacaannya, sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Sa'ilum, macam gitu. Okay, panjangnya 4 harakat. Okay. Tengok contoh yang sini, yang nombor 3. Kat sini, mana dia? Tu. Ni kerana ya. Ya bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Jadi, nama dia mad wajib muttasil. Kerana bersatu dalam satu kalimat muttasil. Ya. Awak boleh bulatkan dalam setiap ayat ni, mana dia mad wajib muttasil dia. Yang bersambung. Kat sini pula, contoh untuk waw. Jadi saya ambil satu-satu contoh. Yang ni contoh untuk alif. Kemudian ini contoh untuk ya. Yang ini contoh untuk huruf mat tabi'i, kan, baris depan penguat waw, kali bertemu pula dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi panjang dia boleh panjang sampai 5. Okay. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Okay? Gitu. Hamzah. Baik, maka itulah dia cara bacaan panjang. Okay. Ini semua latihan-latihan untuk bacaan. Jadi kita lihat kat sini, bila dah makin lama, bila kita dah pelajari home, makanya ada kasih contoh kerana nak suruh kita praktis banyak bacaan. Okay. Terusnya. Okay, jadi ini hukum 3. Sama juga dengan mad wajib muttasil tadi yang bersambung dalam satu kalimat. Sekarang ni 2 kalimat pula. Kita lihat dia punya description-nya. When alif, waw and ya at the end of a word meet hamzah at the beginning of the next word, read a letter before the perombak tu for 4 to 5 beats. When continuing, read letter before hamzah for only 2 beats when stopping. Okay, apa maksud dia tu? Okay. Maksud dia adalah
Kalau kita menyambung bacaan kita, bila kita sambung maknanya kita nak sambung dua-dua ni, maka ketika itu fungsi lam tu harus kita baca panjang. Tetapi katakanlah kita berhenti dekat fi, katakan. Berhenti kat fi, jadi maka ketika itu fi 2 harakat saja. Tak boleh kita nak baca panjang. Pasal dia hanya berfungsi panjang kalau dia bersambung dengan hamzah. Kalau tak sambung dengan hamzah, dia jadi 2. Pasal dia dalam 2 perkataan. Kalau yang tadi tak ada masalah macam itu. Pasal dia dalam 1 perkataan. Sekarang ni pasal dia 2 perkataan, maka kalau kita terbentir kat mana-mana tempat, maka kita harus baca 2 harakat saja. Contohlah yang macam ini juga. Saya nak baca qalu yang kat bawah. Qalu. Dah. Itu saja. Waqaf. Saya sambung balik qalu. Qalu amanna. Jadi bila sambung, baru baca panjang. Kalau berhenti pada situ, pada qalunya, maka qalu hanya 2 harakat saja. Okay, itu yang dimaksudkan dengan instruction kat bawah tu. Okay. Okay, contoh, ambil lagi satu contoh. Jadi dekat dalam sini awak lihat, ini adalah yang kita baru belajar tadi yang kat atas. Wajib muttasil tadi, kerana dia dalam satu kalimat ulaika. Kemudian kat sini, fi umamin baru kalimat. Okay, sebab tu fi dia tu dekat fi dia gelombang tu. Okay, maka saya nak konon-konon saya tak sampai nafas, saya baca sampai fi je. Itu baru saya sambung. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Jadi awak nampak gitu fungsi. Jadi kita boleh tahu kalau bila berhenti hanya 2 harakat, bila sambung 4 atau 5. Alhamdulillah, kita dah sampai pada 3 hukum tadi. Baik. Okay. Hukum yang pada hari ini adalah apa ni? Nampak alif. Sekarang ni alif dia saja yang panjang, dia bukan alif waw ya. Okay, alif saja yang panjang. Kemudian sama ada dia ada 2 jenis. Sama ada alif selepas itu baris mati, sukun, atau pas alif itu bersabdu. Okay, itu bersabdu. Jadi dia bukan pasal dia alif tu bukan pasal dia biasanya lah sebab itu baris atas, mesti baris atas biasanya. Okay, kenapa dengan dia ni masuk mad lazim. Okay, jadi dikatakannya apa? Apabila alif yang bertanda panjang dengan sama ada selepasnya baris mati atau baris bersabdu berlaku, maka setelah kita baca line 4 6. Cuba highlight kat sini, 6. Okay, mad lazim. Kerana nama dia mad lazim, mad lazim ni dia ada 2 jenis. Okay, dia ada 2 jenis. Memang kalau namanya mad lazim mesti 6. Dia tak boleh 4, 5. Dia up sikit. Dia pangkat dia naik tinggi sikit daripada hukum baru mad wajib. Tapi ni mad lazim, start pada lazim aja, maknanya nama lazim mesti dia ada 2 jenis nanti. Nanti kita akan sampai. Yasin, tu semua mad lazim. Itu kan kita bacakan dalam setiap ada sebahagian daripada surah-surah Al-Quran dia mulakan dengan huruf-huruf kan. Contohnya Yasin, Hamim. Itu pun namanya mad lazim. Tapi itu mad lazim huruf, harfi namanya huruf. Kalau kat sini namanya kalimi kerana dia satu kalimat. Okey, tapi dia sama mad lazim. Kenapa mad lazim? Pasal dia mesti 6. Ya, dia mesti 6 harakat ni. Before join sound of the next letter bearing sabdu ataupun bearing sukun. Ini macam mana kita memanjangkan bacaan mad tabi'i dia.
Macam mana? Jadi yang panjang kat sini adalah huruf A dia kat sini. Al-ana mudhammatan. Dia punya ha dia yang panjang. Lepas tu baru dia tu dua harakat terbaja kerana di crown mim dia matan. Bukan ma dia kita panjangkan, dengung dia tu yang kita 2 beats. Mudarrin mudar. Ataupun wakaf dia mudar. Saya baca nanti kan saya teringat kan kalau dalam tayangan orang putih punya yang dia suara dia macam panjang. Jadi ini yang bacaan dia kena nyanyian yang kena panjang. Okey. Kita lihat contoh yang kedua ni Okey, jadi awak lihat kat sini perbezaan dia tengok ni. Kalau ja'a itu adalah yang tadi yang kita baru belajar kerana mad tabi'i untuk menghamzah yang dalam satu perkataan. Jadi dia muttasil, mad wajib muttasil. Tapi kalau dia jumpa dengan hamzah tapi ada ombak tu, itu nama dia mad lazim. Itu je, senang je nak beza. Yang mad lazim tu dia hanya berlaku pada alif. Tak ada pada waw dengan. Kalau siapa yang nak go step nak membezakan antara mad wajib dengan nak tahu perbezaan dia, okey. Orang yang rasa mampu nak, yang penting ustazah nak baca. Okey, jadi ingat aja gelombang. Okey, gelombang dia. Okey. Jadi yang kat sini, jadi ini boleh baca pendek sikit, ni harus lebih panjang. Jadi ada orang dia nak mulakan bacaan dia kalau dia dah mulakan dua, ada orang bacaannya tu dia nak laju untuk tararrukan. Jadi start ni dua, maka sepanjang dia jumpa perkataan yang macam mad lazim, mad wajib ni dia harus dua. Katakan dia yang speed laju. Kadang-kadang hafizah, dia orang dah biasa hafalan Al-Quran kan. Jadi memang awak akan tengok cara bacaan orang laju. Jadi kalau orang laju, akan bezakan yang ni dia orang kasih dua, yang mad lazim ni dia akan kasih 4. Ini lebih sikit daripada yang sini. Okay? Kerana dia punya degree of panjang dia. Idza ja'atil tammatul kubra. Okay. Boleh? Yang ni. Okay, jadi barulah kita dah tahu dekat dhalin ni apa? Yang kita baru belajar ni iaitu mad lazim harfi. Okay, harfi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi lin ni walaupun dia dua, nanti kita akan pelajari dia boleh sampai, dia boleh tarik sampai 4 dengan 6. Jadi yang ke depan panjang. Sekarang kita tahu kena panjang boleh sampai 6 harakat. Boleh semua? Okey. Baik, kita nak pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir untuk hukum hari ini 5. Ni yang kelima. Scrollkan yang kelima ni. Betul yang kelima. Okey. Sekarang ni apa pula? Okey, hamzah. Hamzah yang ada, kemudian ada alif, kemudian sama ada mati. Okay, jadi lebih kurang akan macam. Akan macam yang atas tadi ni. Macam yang atas ni, cuma yang kat atas ini dia tak ada belum dia. Dia cuma alif, kemudian sama ada sukun atau sabdu. Manakala ni, dia ada dikedepankan dengan hamzah. Depan dengan hamzah. Maka namanya hanya hamzah panjang dia sabdu. Baik. Jadi cara bacaannya yang kita lihat kat sini, contoh-contohnya qul jadi baca dia tu yang panjang.
Okay, sama ada yang ini adalah untuk yang sini. Hamzah ada panjang, kemudian ada sabdu selepasnya. Okay, ini pun sama. Okay, makna yang sama. Apabila alif, okay, alif yang bertanda panjang, kemudian sama ada selepasnya tu mati ataupun sabdu, sebelum alif tersebut adalah hamzah, occur, read hamzah tersebut for 6 beat before joining with sound of the next letter bearing sukun or syaddah. Okay, jadi A dia tu yang kita baca panjang. Sila tandakan kat sini A dia yang kita harus baca panjang. Okay. Ini contohnya. Qul Allahu adzina lakum. Dia. Okay. Sebenarnya perkataan untuk mad farqi itu dia tak banyak. Dia tak banyak dalam Al-Quran. Jadi awak lihat kalau dekat dalam muka surat sini, dia kasih contoh tiga perkataan. Allah, okay, sekarang al-an. Al-an tu maksudnya sekarang. Sekarang kamu baru al-an sekarang. Allah tu Allah lah. Okay. Okay, kul adzakaraini. Ni adzakaraini. Okay, jadi saya nak baca yang kedua punya ni. Al-an. Okay, saya nak baca yang ni الآن وقد عصى قبل وكنت من المفسدين. Saya teringat ni kisah adalah kisah Firaun. Apabila Firaun tenggelam, okay, kemudian bila dia dah sampai, nyawa dia dah sampai dekat kerongkong, baru dia cakap, ya Allah, aku beriman kepada kamu dan beriman kepada Tuhan Musa. Maka Allah SWT jawab, sekarang ni bila kamu nak mati, baru kamu nak ingat aku, sedangkan kamu dah durhaka kepada aku. Dan kamu ni dulunya adalah orang-orang yang sangat membuat kerusakan, mufsidin, yang banyak membuat kebinasaan di atas muka bumi. Jadi Allah dah tak kabulkan taubat Firaun. Kerana dah sampai kat gargara, dah sampai kat tengkorok. Jadi kata sebahagian ulama mengatakan taubat tu dah tak diampunkan oleh Allah apabila nyawa kita dah sampai kat kerongkong tu dah maknanya dah tak ada maaf bagimu, dah kasih banyak peluang dah. Tapi bila sampai nak cabut baru nak ingat, time tu dah tak ada maaf bagimu. Okay. Okay. Jadi yang ini, yang ketiga punya ni. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul ada yang panjang. Okay. Satu lagi perkara yang saya lupa nak terangkan awak, okay, adalah perbezaan dari segi namanya mukhaffaf dengan musaqqal. Okay. Kalau jadi sama yang atas dengan yang mad farqi pun sama, dia ada yang mad sukun dengan ada yang sabdu. Biasanya kalau yang sukun, yang baris mati, namanya mukhaffaf. Okay, tolong tuliskan kat situ, mukhaffaf tu maksudnya yang ringan. Khafif bahasa Arab maknanya ringan. Okay, maksudnya bila kita baca tu taklah berat sangat. Yang bacaan ni pasal dia tak ada sabdu. Musaqqal tu maksudnya yang berat, yang diberatkan. Okay, musaqqal maknanya yang diberatkan kerana ada sabdu. Okay. Jadi sama juga keadaannya untuk mad farqi sini. Okay, hamzah yang alif. Okay. Jadi ada yang diberatkan, cuma ada yang diringankan, cuma dekat sini dia tak buat perbezaan tersebut. Pasal yang kita baca adalah A dia. Okay. Yang panjang tu adalah A dia. Okay. Jadi dia ada sama ada bersabdu ataupun tidak. Alhamdulillah. Okay. Maka di situ untuk 5 hukum yang kita pelajari pada hari ini. Okay. Alhamdulillah masih ada masa.
Saya nak tanya pandangan satu orang. Okey tak macam ini? Saya terangkan semua 5 hukum baru kita praktis baca. Boleh tak? Okey. Okey Boleh Boleh. Okey. Baik. Jadi kita balik kepada muka surat yang tadi untuk kita ambil sikit-sikit Ambil 1-2 hukum untuk kita baca. Okey, jadi sekarang ni kan kita mula dekat sini kan? Bukan. Kita mula dengan mat tamkin. Sini. Okey, ya sabdu bertemu dengan ya satu lagi. Okey, kita ambil tiga contoh ambil ganjil. Okey. 1 2 tulis Arab pula. Tak apalah, belajar Arab, tulisan Arab. Awak semua dah tahu muka surat Quran. Okey. Okey, nombor 1, 2 dan 3. Okey. Ini untuk latihan bacaan Okey. Bismillah, siapa nak volunteer yang pertama? Siapa nak mula? Yang pertama? Saya cuba Ustazah Nur. Nur, okey. Sila Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an. Betul tak Ustazah? Betul? Betul? Ya, saya ulang-ulang. Ha. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Alhamdulillah. Betul bacaannya. Cuma I ni kan ini I yang kita panjangkan. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Nur. Okey, sekarang ni pembaca kedua. Saya cuba Ustazah Aziza. Ya, silakan Aziza. Wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbih. Okey, alhamdulillah. Jadi A dekat sini kita baca panjang jadi memang tadi awak pun baca panjang tadi. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Aziza. Terima kasih. Okay, seterusnya nombor 3. Okay, Ustazah Ira baca. Okey, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Alhamdulillah. Isa ibn Maryam. Jadi sa dia tak panjang terus masuk ke bawah. Okey, terima kasih Ira. Okey, itu adalah tentang ya sabdu yang selepasnya ada ya shortcut. Yang ada ya kecil, dia dibaca panjang 2 harakat. Sekarang kita masuk kepada mad wajib yang dalam satu kalimat nama dia muttasil. Ada satu page yang panjang. Ni saya nak yang panjang. Okey. Ni 1, 2, 3. Okey, baik. Selain daripada pembacaan 3 tu, ada tak lagi yang lain nak cuba? Radin cuba Ustazah. Ya, Radin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u alaihi bi arba'ati suhada. Okey. Shin dia awak kena betulkan sikit mulut awak. Betulkan sikit makhrajnya. Shu. Okey, try lagi sekali. Radin cuba lagi sekali. Laula ja'u alaihi bi arba'ati Baik sebelum. Ya, awak praktis dulu. Syuhada. Sekali. Syuhada. Okey, betul. Okey, sila. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Alhamdulillah. Okey, betul. Terima kasih. Jadi kita lihat kat sini ada mad wajib muttasil dalam satu kalimat ada 2. Satu satu syuhada. Kan? Okey, baik. Pembaca yang kedua. Haryani cuba Ustazah.
Okay, sila Haryani. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Haryani. Baik, seterusnya pembaca ketiga. Saya cuba Ustazah Ruhaida. Okay, sila Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Okay, tadi kan saya dengar macam mana tu awak tak panjangkan. Saya cuba panjangkan dua harakat. Mil tu kasih dengung sikit. Lepas tu ni tak dengung. Yang ini jangan dengung. Okay, sekali lagi Rohaida. Okay. Nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Tu bila awak cakap minkum macam awak dia dengung. Minkum syuhada. Minkum. Kum dia punya kum dia tu jangan dengung. Mim dia ada tanda mati jadi maknanya dia tak payah nak dengung. Dia nyata jelas. Minkum. Dia masalah macam kena stop sikit kan. Seolah-olah minkum syuhada. Minkum syuhada. Syuhada lamza kita akhirkan dia syuhada. Ada tak sikit. Okey. Minkum. Syuhada. Minkum. Minkum syuhada. Okey. Rohaida. Terima kasih. Bila itu adalah bacaan hukum kedua yang kita pelajari iaitu mad wajib muttasil kerana dalam satu kalimat. Okay, jadi sekarang ni yang kita pelajari hukum yang ketiga iaitu mad wajib munfasil. Kerana munfasil maksudnya terpisah kerana terpisah dengan dua perkataan. Jadi saya nak pergi yang panjang. Kenapa saya nak pergi yang panjang? Kerana nak suruh dia try stop. Okay. 1, 2, 3. Ini untuk tanda berhenti ya. Berhenti kat sini. Ulaika allazi haqqa alaihimul qaul. Sambung sini. Kalau S maknanya sambung Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Patut sambung. إذ تصعدون ولا تلوون على ni panjang sikit ni. Okay. Nak cuba nombor 1? Nombor 1 siapa nak cuba? Kalau nak repeat orang yang lain pun boleh lah. Saya pun tak nampak ada berapa orang hari ni. Cuba Ustazah. Siapa? Siti. Okay. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qaul. Haqqa alaihimul qaulu fi umamin qad khalat min qablihim. Tadi awak nak baca macam umamiu pula gitu kan? Macam nak sebut waw itulah umamiu. Okey. Tu kena samar Okey. Terima kasih Siti. Okay, Ustazah. Okay, sekarang ni yang kedua, pembaca kedua. Safa cuba Ustazah. Ya, sila Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi inni wada'tuha
Inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Okey, Alhamdulillah. Cuma saya nak beri perhatian pada Safa tu. Ingat yang Nun Sabdu ni kita kena panjangkan sikit. Lamakan sikit. Ada punya dengung dia. Okey, yang dah semua bagus dah bacaannya. Okey, terima kasih. Ini adalah kata-kata oleh ibunya Sayyidatina Maryam. Siapa namanya? Hannah. Hannah apabila dia mengandung, dia dah bernazar bahawa dia nak kasih kandungan dia nak wakafkan kandungannya ke Baitul Maqdis. Itulah dia Sayyidatina Maryam. Inilah dia doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, pembaca ketiga. Pembaca ketiga ada tak? Ada siapa praktis tu dengar suara dia? Ada tak membaca ketiga? Fitri cuba. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tus'iduna wa la tal'una ala ahad war-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum. Ini dekat ukhrakum apa tu? Berhenti dulu. Okay. Sorry, tadi namanya siapa? Sorry tak. Fitri. Fitri minta maaf. Keluarlah gambar dia dekat Fitri tempat. sambung. Okay. Jadi bila tempat yang saya tandakan slash tu, awak berhenti kat situ, nanti S tu awak ambil kat situ balik. Mana yang saya slash tu awak stop kat situ. Okey. Okay, sekarang ni ambil dekat war rasul. Okey. War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman. Ghammam gitu. Okey. Ghammam. Betul. Bukan ghamma. Apa? Ghamma. Dia memang ghamma, tetapi oleh kerana ada mim kecil ni, maka kita tukarkan dia jadi mim. Bunyi dia jadi mim. Ghammam, macam itu bacanya. Ghammam bi ghammil likaila. Gitu. Okey. Sebab tu ada mim kecil ni supaya kita tutup mulut kita. Dikasih tanda. Fa'asabakum. Cuba lagi. Tak apa, fa'asabakum aja. Faham. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma sabakum. Okey, Alhamdulillah. Tadi likaila ni Fikri kena baca panjang sikit. Tadi bacanya agak pendek. Tak apa, saya terangkan aja. Nampak ni waw kecil ni pun tandanya tu maknanya kita dia kita kena panjangkan. Jadi dekat sini banyak juga benda yang kita nak kena panjangkan yang kita baru belajar ni. Ala ahadin. Okey, tu satu. Dua. Fi ukhrakum. Okey, kemudian ghammam bi ghammin. Okey, yang ini kita dah pelajari masa nun mati dan tanwin. Ini adalah iqlab, kita kena tukarkan bacaan mim tu, tanwin tu kepada mim. Kemudian yang ini dibacakan, dimasukkan tanwin tu ke dalam lam. Itu namanya idgham bila gunnah. Kemudian satu lagi yang terakhir, ni dia mad yang terpisah, mad lazim, mad jaiz munfasil kerana satu kalimat bertemu dengan alif satu kalimat. Jadi kat sini kita nampak ada tiga. Okey, ada tiga hukum. Ketiga-tiga ni adalah mad jaiz munfasil. Okey, jaiz munfasil. Baik, Alhamdulillah. Itu adalah contoh ni semua. Okay, ini semua contoh awak boleh praktis. Okay, praktis. Okay, kita nak masuk. Okay.
Okay, sekarang kita masuk contoh yang keempat rasanya. Yang ni hukum yang keempat. Iaitu kita baca dengan 6 harakat. Okay, pada perkataan-perkataan yang ada gelombang ni. Okay. Okay, sila pembaca yang pertama. Saya cuba Aziza. Tadi siapa? Nak cuba? Aziza. Suaranya tak terang lah. Oh, Aziza dengar. Oh, Aziza. Okay, ni baru clear. Tadi tak clear sangat. Okay, sila baca Aziza. Kalimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Tadi tak silapnya macam mawak tapi pendek lah gitu. Lepas tu ni ingat tak yang ni kita kena bibir dia antara tengah-tengah. Dia tak ditutup sangat. Dia renggang saja. Hi dia kena panjang sikit. Sekali lagi. Jangan kelang kabut Aziza. Okay. Cuba lagi sekali. Kalimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Okay. Cuma bila awak sebut tuhaju kan ni nama dia mat lazim musaqqal. Kalau musaqqal tu maksudnya diberatkan. Jadi bila sabdu tu, bila awak sebut sabdu tu falima tuhaju, dia macam tahan sekejap lepas tu ju macam gitu. Itu kaedah dia kalau dia bersabdu. Falima juna fi gitu. Juna fi ma laysa lakum. Okay? Boleh tak cuba itu haju je? Falima tuhajjuna. Aiyah, alhamdulillah. Betul. Okay? Kaedah cara bacanya gitu sebab tu namanya musaqqal, diberatkan. Okay, diberatkan. Okay, jadi kalau yang tak diberatkan tak apa-apa. Dekat kebanyakan ini diberatkan. Contoh semua yang ini diberatkan. Baik. Terima kasih. Contoh yang kedua. Terima kasih Aziza. Saya cuba. Nora. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Alhamdulillah. Okey, betul. Jadi itu cara bacaannya. Kalau sabdu. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Nora. Okay, baik, sekarang pembaca ketiga. Okay, Ustazah Ira cuba lagi. Okay, sila Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Saffat. Okay, alhamdulillah. Okay, betul. Okay, jadi macam gitulah para pendengar sekalian, kalau bersabdu harus kita beratkan sedikit. Okay, kejap. Kalau gitu saya nak kasih contoh yang tak bersabdu mana tadi? Semua dah kasih contoh ni yang bersabdu Oh, yang sikit ni aja. Al-ana ni aja yang tak bersabdu. Oh, dengan ni. Tak. Al-ana. Okay. Baik, seterusnya. Ini adalah yang terakhir. Mad farqi. Kita ambil setiap satu contoh untuk Hamzah. Untuk Allah, afwan. Kemudian yang kedua. Untuk Al-an. Kemudian yang ketiga. Untuk Az-Zakarain. Okay, kerana saya nak supaya kita dapat baca semua perkataannya. Okay, baik, yang pertama. Allah. Siapa nak cuba? Ada yang panjang. Safa cuba Ustazah. Ya, silakan Safa.
Allahu khairun amma yushrikun. Tadi Safa nampak tak ni Run ni? Run ni dia tunggang terbalik kan? Kalau maknanya dia apa? Dengung ke tak dengung? Right, tak dengar. Yes, pandai. Okay, cuba sekali lagi. Allahu khairun amma yushrikun. Masih dengar macam dengung. Alamak. Apa saya cakap ni? Masih dengar macam dengung. Saya try Khairun. Saya try baca, awak dengar dulu. Allahu khairun amma yushrikun. Khairun amma. Okay. Dia, ingat mim dia dulu. Dengung sikit. Baru ma. Okay. Sila. Allahu khairun amma amma yushrikun. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Safa. Terima kasih Ustazah. Okay, sekarang ni pembaca kedua. Untuk Al-An pula. Saya cuba Maiza, Ustazah. Okey, Maiza. Silakan Maiza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang lain semua bagus. Yang kita nak belajar tu macam saya rasa pendek sangat. Okay. Dia yang panjang. Ingat. Al tau. 5 akak ni. Dia. Cuba lagi. Ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Ingat semua dia yang kita baca panjang. So tengok dia read the so tengok ni kat sini. Read the bukan the al. Kadang-kadang kita pun confuse juga. Pasal situ ada situ ada al. Jadi ingat kat sini, cuba highlight yang kat bawah ni, yang kita panjang tu dia punya hamzah dia, dia. Okay. Jadi jadi tadi baru al dia sampai. Dia dah sampai 6 bit, baru al-ana. Okay. Baik, yang ketiga untuk contoh az-zakarain. Saya stopkan jadi untuk mudahkan. Okay, pembaca terakhir kita hari ini ni. Yes. Siapa nak baca? Siti? Mana Siti? Mana Siti? Ya, Ustazah. Ya, silakan. Menutup. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah dia cara bacaan az-zakarain. Okey, alhamdulillah. So, kita kepada Allah SWT yang dapat kita cover 5 hukum pada hari ini. Alhamdulillah. Ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa soalan nak tanya ataupun nak minta penjelasan tentang hamzah wasal ke dan sebagainya? Ada? Ustazah, Ya. kalau macam kita tengah baca and then macam Ustazah tahu dekat mana nak berhenti tau. Kalau tak tahu macam mana kita nak, kalau nafas tak cukup, macam mana kita nak tahu mana nak stop? Ada indikator tak? Indikator. Ilmu saya belum sampai kat situ lah. Tadi bila saya belik-belik kat buku ni, dia macam ada kasih signal.
Macam yang kita tahu kalau ada wow. Kalau ada wow, you boleh berhenti sebab dia ada word done. Dan lepas tu sambung balik dekat dan. Betul tak? Okey. Saya cuba cari dulu. Kot-kot lah ada formula ke apa untuk nak paling-paling kita dapat tahu mana yang nak berhenti, mana yang tak. Boleh InsyaAllah. Dan saya hutang awak insyaAllah. Kalau saya dapat nanti esok saya kongsikan bersama insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Itulah kita punya sesi pada hari ini. 5 huruf. Okay, jadi bila esokkan harinya, kalau tengok pada kitabnya. Okay, kita dah masuk. Cantik-cantik lah. Soalannya tu memang bertepatan lah Suhailah. Kerana apa? Lepas daripada ni. Lepas daripada hukum yang hari ni, kalau siapa yang ada buku, muka surat 29, dia adalah tentang tanda berhenti. Memang soalannya tu sesuai. Okay, tanda berhenti. Jadi kat sini kita panggil the traffic light of Al-Quran. Ada yang huruf mim, qaf, lam, sad, lam, jim, 3 titik. 3 titik. Macam kalau orang putih cakap therefore. Macam ada therefore, apa ni ada therefore ni, lepas tu ada lah. Okay, dan sebagainya. Okay, insyaAllah. Oleh kerana tajuk dia tu tentang tanda-tanda berhenti, insyaAllah saya cuba dapatkan lebih informasi tentang bagaimana kita nak mulakan bacaan apabila tempat berhenti-berhenti ni insyaAllah. InsyaAllah esok kita akan pelajari tempat berhenti dan maka selepas daripada tanda-tanda berhenti ni, cara penulis ni membuat tilawatinya adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan berhenti. Maksudnya pada awalnya dia tak ada apa-apa tapi oleh kerana kita berhenti kat perkataan tu, maka hukumnya ada berubah sikit. Jadi dia semua tentang antara hukum-hukum yang apabila kita nak berhenti macam mana cara kita nak baca. Okay? Baik, insyaAllah. Kita akan pelajarinya pada esok hari, insyaAllah. Semoga Allah beri kita keberkatan masa dan insyaAllah dan terus istiqamah untuk kita teruskan lagi insyaAllah pada esok dan lagi 5 hari insyaAllah. Semoga kita dapat khatamkan buku tilawati ini insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.